Back to our business. Cerita pada malam ni adalah berkaitan dengan pemberian nafkah. Okay? Mana ada orang bertanyakan kepada saya tentang nafkah apabila seorang isteri yang telah bekerja. Okay? So, bila seorang isteri sudah bekerja, ada orang tanya, tuan, isteri saya ni dah bekerja, jadi saya kena bagi lagi ke nafkah. Alright. Ada juga yang mostly lah, kebanyakannya wanita lah yang follow saya punya page ni. Dia bertanya, tuan, suami saya ni tak bagi saya nafkah sebab saya sudah bekerja. Jadi, bila saya dah bekerja ni, memang saya tak dapat nafkah ke? Okay. So, soalan yang begini memang selalunya berlaku, okay, yang selalu ditanyakan oleh mostly kepada isteri-isteri yang sudah bekerja, yang ada kerjaya, sama ada kerja tu sebelum berkahwin ataupun lepas kahwin dia kena bekerja. Okay, yang ni saya rasa macam isu yang memang normal lah kan. Bila kita berkahwin ni, kadang zaman sekarang ni zaman yang kita mungkin sukar untuk kita harapkan suami saja bekerja, kan? So kita mungkin kena dua-dua orang kena bekerja. Alright, yang mana kita sebut zaman inflasi macam ni. Okay, siapa yang first time bila dia dengar perkataan inflasi tapi dia tak tahu apa benda inflasi tu. Okay, inflasi ni maksudnya zaman yang harga barang dia akan sentiasa naik tapi pendapatan dia kekal sama. Okay, jom macam kita ingat dulu kalau cerita Piramli dulu, kalau kita kata apa kopi tu, kopi Pak Belalang ke kopi apa pun, kalau dulu berapa kupang je kan? 3 kupang, 4 kupang je. Tapi zaman sekarang ni kopi RM4. Kalau kopi O biasa lah, kopi O biasa pun kita tak payah cerita lah. Kopi O sekarang pun mungkin dah RM1. Kan, RM1 lebih dan sebagainya lah. Itu belum cerita biasa punya kopi. Belum cerita Starbucks punya kopi lagi. Kopi Starbucks lagi lah, tak pernah sabar kan. Tetapi inilah kita hidup zaman yang mana harga barang tu naik. Kan, macam kita tak payah jauh-jauh lah, macam ayam lah. Ayam dulu pun makin mahal. Ayam dulu pun kita rasa mahal, sekarang ni dah lagi mahal. Jadi benda ni kita jangan expect benda ni akan makin berkurang. Okay, yang mana akan turun. Yang turun tu hujan je. Hal lain semua akan naik. Kan, pendapatan kita tu kekal. Tapi harga barang naik dan membuatkan bila satu pasangan ni berkahwin, of course, biasanya akan kena ada suami bekerja dan isteri juga bekerja. Okay, bila suami dengan isteri bekerja kat situ, jadi adakah seorang suami ni dah tak perlu menyediakan nafkah kepada isterinya? Yang ni adalah satu perkara yang kita kena ambil peduli. Alright, saya kena bagi nasihat ini secara ringkas je lah. Kena clearkan, bila kita sudah berkahwin, alright, bila kita telah mengambil tanggungjawab daripada bapa mertua untuk kita menanggung isteri tersebut, jadi sebagai seorang suami kita dah kena set minded. Okay, kita dah kena setkan yang nafkah ni adalah tanggungjawab kita. Mau tak mau memang kita dah kena tanggung. Okay, sama ada kita menikah ni anak dara ke, janda ke, memang wanita yang ada kerjaya ke, tak kisah. Sebab nafkah ni adalah tanggungjawab wajib. Tanggungjawab wajib yang mana kita tak boleh abaikan dan kita kena ambil peduli. Sebab kalau kita tidak tunaikan nafkah, isteri ni dia mempunyai hak. Alright, dia mempunyai hak untuk membuat tuntutan perceraian. Okay, kerana ini ada dalam Islam. Bila mana seorang isteri ni dia tidak ditunaikan hak dia dalam soal nafkah, maka dia mempunyai hak untuk membuat tuntutan perceraian. Saya cerita tentang hak, okey. Saya tak suruh, tetapi saya nak bagi tahu, kalau kata kita gagal tunaikan tanggungjawab tu, isteri ni mempunyai hak untuk buat tuntutan tersebut. Walaupun mungkin orang kata macam masa senang sama, masa susah nak tinggal aku. Ada selalu orang kata macam tu juga kan. Mostly kepada mereka yang frust lah, yang dia kata isteri dia tak faham dia dan sebagainya, jadi isteri nak minta cerai. Yang ni memanglah dari sudut itu soal yang lain lah, soal hati dan perasaan. Tapi dari sudut hak ni, dia mesti kita kena faham, kalau memang kita tak boleh nak tunaikan nafkah, sama ada disebabkan kemudaratan diri kita ke, maksudnya mungkin kita mengalami kesakitan ke, cacat ke dan sebagainya, alright, yang mana kita gagal untuk menyediakan nafkah, maka isteri ni
dia ada hak untuk meminta supaya dia dilepaskan. Okey, sebab dia adalah tanggungjawab kita. Kalau kita tak mampu, maka kita tak boleh nak paksa dia. Kata, hang kena stay juga dengan aku sebab aku dah dulu tanggung hang. Dia tak boleh macam tu. Okay, cuma kalau ada isteri yang mampu bertahan, dia baguslah. Maksudnya dia boleh susah senang bersama dan sebagainya. So yang tu adalah hak dia untuk dia teruskan perkahwinan dengan anda. Tapi kalau dia tak mahu, maka dia ada hak untuk dia melepaskan diri dia. So kita kena clear kat bab tu. Alright, saya tak suruh kata bercerai. Cuma saya nak bagi tahu tentang nafkah ni adalah satu tanggungjawab yang mana kita tidak boleh memberikan sebagai sebarang alasan. Okay, alright. Bila kita cerita tentang nafkah ni, seorang isteri yang bekerja, sama ada dia bekerja tu sebelum berkahwin ataupun selepas kahwin tu baru dia bekerja, maka kita kena tahu, walaupun isteri tu bekerja, suami masih tetap perlu untuk menyediakan nafkah. Cuma saya kena clearkan kat sini, nafkah ni bukannya wang ringgit pada asasnya. Okay? Dalam proses perceraian, contohnya kes perceraian fasah, isteri dakwa kata dia tak dapat nafkah. Alright, dia kata dia tak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan. Sama ada 3 bulan berturut-turut ke ataupun 3 bulan jarak-jarak dan sebagainya. Okay, so mungkin macam contoh bulan 1 dapat, bulan 2 tak dapat, bulan 3 dapat, bulan 4 tak dapat. So kat situ tu dia ada, kita panggil kecuaian antara bulan ke bulan. Okay, kalau straight maksudnya Januari, Februari, Mac, ini straight. Alright, tapi kalau kata sekejap bagi sekejap tak bagi pun boleh dikira sebagai cuai nafkah. Jadi kalau lebih daripada 3 bulan, so isteri masih mempunyai hak kat situ. Cuma bila seseorang isteri dakwa kata dia tak dapat nafkah sepanjang tempoh dia bekerja, kita kena tahu terlebih dahulu, asasnya nafkah bukan wang ringgit. Tetapi nafkah tu asasnya adalah suami menyediakan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hukum syarak selaras dengan mazhab Syafi'i, 4 perkara ni. Makan, minum, okey, 3 lah. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan plus satu lagi, iaitu perubatan. Okey, perubatan. Saya cerita tentang nafkah zahir, okey. Nafkah zahir saja yang melibatkan dengan wang ringgit. Alright? Tetapi wang ringgit yang bukan asasnya kita kena bagi wang ringgit selepas kahwin, tapi kita kena sediakan 4 benda ni. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan perubatan. Okey, benda ni semua pakai duit kan? Makan, minum mestilah kita kena pakai duit. Iaitu kita kena bekerja, nak cari, nak beli beras dan sebagainya. Kan? Ada ke orang mungkinlah kot tanam sendiri, tuai sendiri, sendiri kat situ, tapi duk makan beras tu je lah. Kan petani kat situ, tapi mesti dia nak beli ikan, ayam pun nak kena ada duit juga kat situ. Alright, so makan, minum, pakaian boleh jahit sendiri, boleh kalau pandai jahit sendiri. Tapi tak ada masalah, boleh sediakan pakaian. Cuma jenuh jugalah kita nak kena kaitkan selalu kan. Kalau kita tak ada kepandaian, of course kita kena beli, kena gunakan duit. Tempat tinggal, tempat tinggal ni sama ada kita sewa ke ataupun kita beli rumah. So maksudnya kita menyediakan tempat tinggal. Perubatan, okay? Perubatan ni of course kita kena melibatkan dengan bil-bil hospital ke, bil klinik dan sebagainya. Yang tu adalah tanggungjawab suami dalam menyediakan nafkah zahir tersebut. Okey, baik. Tapi bila kita kat mahkamah perempuan, kalau katalah isteri tuntut fasah disebabkan dia kata tak dapat nafkah. Okey, bila tak cerita tentang tak dapat nafkah tersebut, apa yang kita kena tahu, kita tak boleh buktikan kata yang dia tak bagi duit, suami tak bagi duit. Alright? Kita kena cerita yang suami ni tak menyediakan apa dari sudut 4 benda tersebut. Contoh isteri dakwa kata saya tak dapat nafkah sebab yang pertama, saya yang tanggung rumah. Sewa rumah saya yang tanggung selama 3 bulan, 4 bulan ataupun daripada awal kahwin, contoh. Ataupun mungkin kita kata rumah tu saya yang bayar daripada sebelum kahwin lagi. So suami datang cuci kaki sahaja. Tu contoh dia. Okey. So isi rumah tu pun kita kena bagi tahu yang kita tanggung. Iaitu contohnya bil elektrik, bil air. 2 benda ni paling basic lah.
Okay, kalau bil Unify ni, yang ni dia sampingan. Yang ni dia bukan nafkah. Tapi bil elektrik dengan bil air ni adalah dua benda wajib. Sebab satu rumah, kalau tak ada elektrik, tak sempurna. Tak ada air, rumah tu pun tak sempurna. So, dua-dua ni dikira sebagai nafkah yang mana suami kena tanggung. Alright, kalau katalah suami kata dia bayar rumah saja, bil elektrik, bil air tak payah. Duduklah bergelap macam tu, tak ada air dan sebagainya. Baik duduk dalam gua, lagi free. Kan? Tiap-tiap minggu kan orang kalau penonton bola ni macam saya, kalau kata tim kalah tu, kita kata kena check in gua. Check in gua tu maksudnya kita duduk dekat dalam gua saja. Gurau. Okey. Alright. So, cerita tentang tak dapat nafkah ni, kita kena cerita benda tu, iaitu apa kegagalan suami dalam menyediakan nafkah wajibnya. Dari sudut makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Okey, kena ada beza antara keperluan dan juga kehendak. So, kalau keperluan tu, apa yang telah suami gagal? So, soalnya sekarang ni, kalau katalah anda, mungkin suami ni dia provide makan, dia belikan dan sebagainya, rumah dia bayar, bil elektrik dia bayar, pakaian semua dia beli, okey. Apa lagi? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan, semua dia tanggung. Cumanya yang anda nak bagi tahu tu tentang tak dapat wang ringgit. Dia kata, bila kita tanya perempuan, saya pernah ada satu kes tu, dia kata tak dapat nafkah. Jadi kita akan tanya, rumah siapa bayar? Suami bayar. So, bil elektrik, bil air semua, suami bayar. Kalau rumah dah suami bayar tu, dia ada problem sikit kat sini. Sebab yang ni isu dia bukan isu tak dapat nafkah, tapi isunya tak cukup nafkah. Okay, dia ada beza kat situ. Tak dapat dengan tak cukup. Tak dapat langsung. Tak cukup memang dapat sikit lah. Maksudnya, mungkin suami ni tanggung rumah sahaja. Rumah dengan bil elektrik, bil air. Tapi bab makan minum kita tanggung sendiri. Yang ni isunya bukan isu tak dapat nafkah, tapi isunya tak cukup nafkah kat situ. Alright. Tapi kalau katalah kita memang kata kita perlukan wang ringgit tersebut. Kita perlukan wang ringgit. Jadi untuk untuk menjadikan kita ni rasa macam senanglah kita nak uruskan. Jadi apa yang perlu anda tahu, ada orang yang dia tak mau bercerai. Okay, dia tak mau cerai tapi dia nak nafkah. Okay, dia nak nafkah terhadap diri dia, ditunaikan dalam bentuk yang lebih konsisten setiap bulan oleh suaminya. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah, isteri ni dia kena buat tuntutan di mahkamah. Nama tuntutan tu adalah tuntutan nafkah diri. Okey, tuntutan nafkah diri. Nafkah diri ni boleh tuntut di mahkamah dan kita kena perincikan apa bulanan yang kita terpaksa tanggung untuk diri kita. Dari sudut makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan tersebut. So, bila kita kena perincikan, kita kena cerita tentang keperluan tersebut dan kita kena nyatakan juga tentang kemampuan suami. So, kemampuan suami ni pun kena kita buktikan kepada mahkamah. Supaya lebih seimbang. Alright, tapi macam mana sekalipun, yang penting tu adalah keperluan. Jangan cerita tentang kehendak. Contoh, ada setengah orang dia tak dapat beza keperluan dengan kehendak. Okey, keperluan macam rumah. Rumah keperluan. Tetapi kehendaknya adalah kita nak rumah banglo saja. Tak boleh juga. Sebab kena tengok kepada kemampuan suami. Kena tengok, kena relevan lah. Anda kahwin tu dengan siapa? Anda sendiri yang pilih kan. Kita dah tahu dah kata suami kita ni orang biasa sahaja. Tapi kita kata tak dapat nafkah sebab saya nak rumah banglo. Payah macam tu. Kena tengok anda kahwin tu dengan siapa. Kena kalau anda kahwin tu memang orang businessman dan sebagainya, memang berjaya ke tu, tak apalah kalau kata anda nak demand lebih pun. Ini kahwin pun dengan orang yang pendapatan biasa sahaja. Jadi anda kena tengok kesesuaian tempat tinggal yang anda minta tu. Okay, alright. So, cerita tentang nafkah ni, dia mesti kita nyatakan tentang berapa pendapatan kita setiap bulan yang kita berapa keperluan yang kita nak tuntut setiap bulan. Okey, ada benda lagi yang kita kata kehendak juga, tapi ada orang ingat yang tu adalah keperluan, iaitu kereta. Kereta ni, isteri kata dia beli kereta, dia pakai kereta ni untuk nak pergi tempat kerja. Minyak kereta dan sebagainya tu kan. Kena ingat kereta bukannya nafkah. Okay, nafkah ni adalah satu kewajipan untuk suami tanggung. Tapi kereta tu bukan kewajipan suami. Cuma
Kalau katalah suami yang belikan, okey, suami beli, buat keluar, dia buat keluar deposit apa semua tu, kemudian kita duk naik setiap bulan, okey, tapi dia nak suruh kita pula bayar. Yang tu tanggungjawab suami. Sebab tapi yang tu bukan kira nafkah, cuma yang tu berhutang dia sebab atas nama dia, tiba-tiba kita pula nak kena bayar. Ni anda kena dapat bezakan lah kat situ. Hak mana nafkah, hak mana hutang, hak mana kehendak. Ada beza juga. Okey. So, yang pentingnya adalah bila kita nak tuntut nafkah diri ni, tuntutan nafkah diri ni adalah satu tuntutan yang tujuannya untuk nak bagi suami ni lebih konsisten membayar nafkah kepada kita setiap bulan. Alright. So, kalau kita dah ada perintah nafkah kat situ, mahkamah boleh keluarkan perintah, let's say lah 500 sebulan ke, 600 sebulan ke, 1000 sebulan ke. So, kalau kata kita dah dapat perintah kat situ, nafkah sebanyak itu, maka kita tak boleh claim dah nak tuntut nak ambil, nak minta suami tanggung rumah, nak tanggung benda-benda yang lain dah. Sebab yang tu semua tu dah all in kat situ. Alright, iaitu berkaitan dengan nilah nafkah-nafkah ni. That's why anda kena perincikan apa perbelanjaan bulanan yang menjadi nafkah kepada diri anda tu. Selagi mana kita isteri, kita ada hak untuk dapat nafkah. Selagi mana anda tidak nusyus, maka anda layak untuk dapat nafkah. Okay? Alright. So, ada orang tanya, kalau katalah, tuan, isteri saya dia pernah bagi tahu kata dia tak kisah. Dia tak kisah, kata dia tak dapat nafkah pun dia tak dapat nafkah sangat pun tak apa. Tetapi dia minta saya tanggung ini macam setempat saja. So boleh ataupun tidak? Jawapan dia boleh. Yang tu kita nama keredaan. Okay? Bila isteri ni redha, yang dia pernah kata dia tak kisah kalau kata tak tanggung benda ni, so dia faham, alright, yang tu kita tak boleh claim dah kata kita tak dapat nafkah, sebab kita ada kerelaan ataupun keredaan untuk tidak membuat tuntutan terhadap nafkah yang tertentu tersebut. Contoh suami dia kata saya tak saya mungkin boleh sediakan rumah sebagainya, tapi boleh tak awak tanggung awak guna duit awak untuk belanja makan minum sendiri dan sebagainya sebab awak bekerja. So kalau isteri kata tak apalah abang, saya faham, abang pun ada nak kena tanggung anak-anak lagi dan sebagainya, tak apa, makan minum ni bab saya abang tak perlu kisah, tak apa, saya tanggung bab yang tu, cuma abang tanggung bab-bab ni sahaja. So kalau kata macam tu boleh, yang tu bagus, iaitu kita sebut ada toleransi kat situ, dan isteri pun ada keredaan untuk tidak membuat tuntutan berkaitan hal-hal macam saya bagi tahu tadi. Cuma nanti isteri jangan pula lah duk bagi tahu kat mahkamah, duk tipu mahkamah, kata oh saya tak pernah dapat daripada awal nafkah ni sebab suami sendiri yang tak mau bagi, sedangkan kita pernah redha. Redha ni kena ada perbincangan juga. Janganlah suami pun tak pernah pun bincang, tiba-tiba dia kata isteri ni redha. Tak boleh juga. Mungkin ada setengah isteri ni dia tak pernah bercakap benda ni. Dia segan, semua dia minta kita sendiri faham. Suami yang sepatutnya lebih ke depan lah bab ni kan. Sebab dia ketua keluarga. Kan, ada ke isteri jadi ketua keluarga kat sini? Walaupun isteri ni mungkin cengeng, mungkin garang, okay, suami ni hak lemah lembut ni, okay, macam mana sekalipun hak lemah lembut ni jugalah yang ketua keluarga. Jadi bila kita sebagai ketua keluarga, kita lah yang kena ke depan untuk berbincang tentang benda ni. Sepatutnya daripada awal perkahwinan kita kena bagi tahu yang kita nak macam mana pengurusan nafkah kita. Rumah bayar sama-sama, bil api, bil air kita gila-gilakan sebagainya. Kalau kata kita nak nak merangka satu bentuk perbelanjaan setiap bulan, so bincang elok-elok daripada awal perkahwinan. Yang tu lebih bagus. Okay? Alright. So yang pentingnya khulasah ataupun kesimpulan untuk malam ni, walaupun isteri bekerja, suami masih tetap kena sediakan nafkah. Walaupun mungkin isteri ni pangkat dia, kalau katalah kerajaan ni, dia level itu jusa, contohlah kan. Jangan kata jusa lah, bawah pada jusa pun isteri tetap kena dapat nafkah. Okay? Apa lagi? So bab nafkah adalah bab kewajipan
yang kita tak boleh nafikan. Kita tak boleh tolak benda ni. Kalau kata ada keredaan kepada isteri, maka isteri pun kena faham tentang mungkin ada benda yang suami minta untuk kita bantu dia, kita boleh bantu, cuma jangan kita menafikan yang kita mungkin pernah redha terhadap perkara ini suatu ketika dahulu. Okay? Alright. So, sekarang ni, ramai orang komen rupanya. Okay. Sekarang ni adalah masa untuk anda letakkan soalan anda. Time ni baru saya ambil soalan. Apa tulis macam-macam sebab saya nak to be fair. Saya lepas dah habis saya bercakap, lepas saya dah habis terangkan, time ni baru saya ambil soalan. So anda boleh letakkan soalan sekarang. Dan alamak, ayat tak ada tau. Tak apalah. Penat aku bercakap. Ayat tak ada, sakit tekak lah. Okey, boleh tulis soalan. Okey, sambil-sambil tu saya nak promote juga. Siapa yang belum dapat lagi, okey, buku saya sendiri. Buku, nampak muka aku kat situ. Macam tu. Okey, buku saya sendiri iaitu nama dia 16 bukti fasah. 16 bukti fasah sebelum file kes di mahkamah. So ada di kalangan anda ni yang menonton ni mungkin sedang dalam proses fasah ataupun dalam proses nak tuntut fasah. Dia perlu tahu di fasah ni dia ada satu benda yang kita kena ambil berat, iaitu berkaitan dengan pembuktian. Puan-puan, saya baru ni saya ada satu kes, saya saja nak kongsi lah. Ada satu kes yang mana berkaitan fasah ditolak, puan-puan. Ditolak disebabkan pembuktian tu. Jadi pembuktian bagaimana yang penting untuk kita prepare, dan insya-Allah sebenarnya ada isu bukti yang kuat, tetapi mungkin hakim salah tafsir, cuma kita akan rayu ke mahkamah tinggi. So doakanlah. Dan satu lagi, ada satu kes tu alhamdulillah lah lepas. Cuma satu lagi kes ni yang tak lepas, saya kena buat rayuan. Cuma yang pentingnya adalah bila kita nak buat tuntang fasah tu, kita kena ada preparation. Alright, kita kena ada strategi, kita kena ada perancangan yang terbaik. Bukan perancangan masa nak meruntuhkan rumah tangga ni, tapi perancangan untuk kita membuat yang terbaik di hadapan hakim. Hakim ni nak judge kita, nak buat penghakiman kepada kita. So kita kena ada preparation. Alright, so siapa yang belum dapatkan lagi, anda boleh dapatkan. Okay, nanti kita akan letakkan link Shopee dekat ruangan komen ni. Okay, alright, so siapa nak, anda boleh tulis komen saya nak. Alright, tulis je komen saya nak. Nanti tim saya dia akan letak lah. Okay, saya akan letakkan link Shopee dekat komen tersebut. Okay, just tulis je saya nak. Nanti kita akan link tersebut. Okay. Alright, aduh, penat aku bercakap kalau saya tinggal handphone lagi, hampa lari pula. Okay, alright, mana tadi tu? Okay, saya nampak soalan daripada Puan Saleha Tasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, abang ipar rumah tu arwah kakak punya. Macam abang ipar. Ni abang ipar, rumah tu arwah kakak punya. Macam mana dengan rumah arwah kakak tu, hak suami ke adik-beradik, anak tak ada? Oh, okey. Ni bab pusaka, okey. Alright. Bila rumah, okey, satu rumah dalam geran tu terletak nama si mati. Okay, alright. Rumah, geran rumah tu atas nama si mati. Okay. Bila atas nama si mati, maka rumah tu adalah pusaka. Kita sebut sebagai harta tinggalan si mati. Alright, yang kita sebut bahasa mudah dia pusaka. Bila harta tu atas pusaka, setiap orang yang ada hak ke atas harta tu, dia mempunyai hak dalam faraid. Alright. So, dalam faraid ni, dia ada bahagian suami, dan dia kalau kata tak ada anak-anak, dia akan ada pergi kepada adik-beradik. Alright.
Cuma suami, dia macam isteri juga. Kalau kata isteri meninggal, suami pun boleh buat tuntutan harta sepencarian. Cuma bezanya adalah, kalau suami meninggal, isteri tuntut harta sepencarian, insya-Allah dia boleh dapat. Kalau katalah dia ada sumbangan tak langsung. Kalau dia tak ada buat keluar duit pun, at least dia ada sumbangan tak langsung, isteri tetap boleh dapat harta tinggalan si mati, suami dia. Tapi kalau suami meninggal, suami nak tuntut harta sepencarian terhadap harta isteri, maka dia kena buktikan yang dia ada keluarkan wang ringgit, ataupun kita sebut sebagai sumbangan langsung dekat rumah itu. Okey? Tapi pastinya bila sebut atas pencarian ni, dia bukan dapat full lah. Dia mungkin dapat 1/2, dia mungkin dapat 1/3, mungkin juga dia dapat 2/3. Dan baki daripada nilai rumah tersebut adalah pusaka. So kalau katalah tak buat tuntutan atas pencarian, ataupun tak ada pun perintah atas pencarian, wasiat pun tak ada, hibah pun tak ada, jadi dia akan pergi kepada faraid. So faraid ni, suami pun ada bahagian, adik-beradik pun ada bahagian. Masing-masing ada bahagian yang tersendiri. Okey. Faizin, Fauzan, Faizah. Panjangnya. Ini bukan soalan. Kau tolong jawab untuk orang lain. Okey, alright. Siapa lagi ni ya? Orang pun duk bersembang sama hampa ke? Okey. Cah Lala. Salam tuan. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya tentang pernikahan ni sah tak? Pernikahan Okey. Atuk suami saya membentikan ibu suami saya. Atuk suami membentikan ibu suami saya, okey, dengan binti lelaki lain. Atas sebab atuk suami saya ni ragu sama ada ibu suami saya ni anaknya atau bukan sebab nenek suami. Ya Allah, meringkai aku ni. Suami ni atau bukan sebab nenek suami saya ni buat hal dengan lelaki lain sewaktu dalam tempoh perkahwinan atuk suami saya ni dengan nenek suami saya ni. Sewaktu ibu suami saya ni bernikah dengan ayah suami saya ni, yang jadi walinya ayahnya. Tapi yang tadi tak mengaku ibu suami saya itu anak. Bagaimana ya dengan pernikahan ini? Adakah sah ke tak? Merangkai ni maksudnya dia memang bapa asal, cuma dia bentikan letak nama orang lain sebab dia kata dia ragu kat situ kan. Tapi pada ikutkan dia memang bapa kandung yang asal lah kan. Bapa kandung kepada ibu mertua kan, atuk kan, bapa kandung kepada ibu mertua. Kemudian dia nikahkan ayah suami ni. Okey. Dalam bab pernikahan, soal wali, so kalau memang dia sah sebagai bapa kandung, jadi sepatutnya boleh. Cuma macam mana yang dia boleh jadi wali? Kalau katalah pejabat agama tengok, kata bin lain, kenapa benarkan pula? Saya takut bukan apa, takut pernikahan ni buat sendiri-sendiri. Kan, buat sendiri-sendiri maksudnya bukan melalui pejabat agama. That for sure kan. Biasanya kalau kata pejabat agama lah kan, untuk membenarkan seorang ni menjadi wali, dia akan tengok kepada sijil nikah kita. Dia akan tengok kepada sijil nikah kita, sijil lahir kita. Dia akan tengok bin tu kepada kita ataupun tidak. Alright? Anak perempuan ni dibinkan kepada kita ataupun tidak. Kalau kata tidak dibinkan kepada kita, macam mana dia orang boleh benarkan untuk menjadi wali? Ini persoalan dia. Takut ke apa? Yang pernikahan yang disebut ni pernikahan yang buat sendiri-sendiri. Sebab dah bin tu kepada orang lain, tiba-tiba kita nak claim pula, kata ini memang anak aku, cuma aku letakkan bin ni atas nama orang lain sebab aku ragu-ragu dulu. Takut jadi isu yang lain pula, iaitu isu berkaitan dengan kita menafikan nasab. Kan contoh sebenarnya dalam kes ni, atuk ni seolah-olah dia nak bagi tahu yang ni bukan anak dia. Kan, dia nak bagi tahu macam tu lah kan. Alright. Takut nanti ni dia jatuh hukum kepada li'an pula kat situ. Sebab dia meragui ataupun dia menafikan yang tu nasab dia. Susah juga kalau kita kata menafikan yang tu nasab. Memang betul kita tidak boleh berbinkan.
Dia tak boleh dibinkan kepada lelaki tersebut. Cuma cerai tu mesti diceraikan secara li'an lah. Cerai secara li'an. Yang ni tajuk yang lain lah. Panjang saya nak terang tajuk li'an ni. Alright. Jadi kalau katalah ada keraguan macam ni, saya cadangkan, okay, saya cadangkan untuk dirujukkan benda ni kepada pejabat agama. Right? Sebab saya nak tahu benda ni lebih lanjut pun sukar juga, sebab yang ni melibatkan kepada hukum satu, yang kedua je melibatkan kepada aspek perundangan. Takut bukan apa, takut nanti ni kita mungkin dengar cerita macam tu, tapi hakikatnya mungkin ada isu sebaliknya yang berlaku dekat pejabat agama semasa proses pernikahan tu. Kalau tanya kat saya sah ataupun tidak sekarang, saya pun sukar juga. Takut nanti ni saya nak kata salah, saya kata tak sah pun lagi. Takut lagi, memang betul sah juga pernikahan tu. Cuma mungkin ada isu yang tertentu semasa proses akad nikah tu. Yang tu je saya tak boleh nak confirmkan. Okay? Saya tolaklah soalan macam ni. Semua saya tak boleh nak jawab selebihnya. Kalau memang betul atuk ni memang bapa kandung kepada mak mertua lah kan. Bapa kandung kepada mak mertua ni, so tak ada masalah lah kalau dia nikahkan. Tu je. Takut nanti ni dia nikahkan tu memang anak tak sah taraf. Contohnya mak mertua ni, let's say sorry kalau kata orang lain lah, kalau kata seorang lelaki ni dia menikahkan juga anak tak sah taraf, yang tu tak boleh. Sebab anak tak sah taraf, nikah tu mesti melalui wali hakim. Dia bukannya ada bapa. Walaupun benih laki tu, tapi dia tak boleh dinasabkan kepada bapa tersebut. Dia mesti melalui wali hakim. Kalau kata benda ni berlaku, dia boleh jadi tak sah. Okay? So saya minta kes macam ni direferkan kepada pejabat agama. Biar pejabat agama yang buat siasatan benda ni. Hampa duk bersembang dengan Puan Julia Faiz Naziha ke? Malah kerja. Dia harap mak bapa saya yang tanggung. Okey, hampa sembang lah sama hampa Okey, Puan Natrah Rosli, panjangnya soalan. Waalaikumsalam Puan. Sini saya ada 2 soalan mohon penjelasan. Okey. Berdasarkan artikel Tuan petang tadi. Okey. Thank you so much kepada siapa yang dah baca artikel saya petang tadi. Isu berkenaan dengan penipuan untuk mendapat wali hakim. Wali betul ada. Tetapi tipu sebab tak mau wali betul itu tahu. Jadi pakai wali hakim. Okey. Siapa dah baca, siapa dah tekan share, thank you so much. I love you all. Okey. Penting, tolong sebarkan, alright? Sebab benda ni kita tak boleh ambil mudah. Bab pernikahan. Siapa dah tekan share, thank you. Siapa yang belum lagi, nanti baca, nanti anda tengok. Gambar lelaki pegang macam tu, gambar pegang muka tu kan. So, hampa tekanlah share. Okay, supaya kita penuhkan wall-wall kita dengan ilmu kat situ. Sekiranya pemohon telah menjalankan semua yang telah diperintahkan oleh mahkamah seperti iklan di newspaper, bawa saksi mahkamah, adakah perkahwinan tersebut masih tidak sah? Ya. Sebab mereka mengetahui, isunya tahu dengan tak tahu. Bukan isunya dari sudut prosedur. Memang dari sudut prosedurnya adalah mengiklankan. Okay? Dalam tuntutan wali hakim ni, memang prosedurnya adalah kita kena buat pengiklanan akhbar, kita kena buat tampalan dan sebagainya. Kan? Tetapi kita tahu kan, iklan akhbar ni siapa sangat baca? Ada ke? Ramai sangat ke yang baca iklan akhbar tu satu persatu, tambah-tambah bahagian iklan? Tak ada kan? Sekarang ni pegang yang set je. Ramai orang tak pegang paper pun. Paper pun jarang laku sangat dah. Sebab memang tak logik. Tapi prosedurnya macam tu. Alright? Memang kita kena buat iklan akhbar, kena buat tampalan dan sebagainya. Alright? Bawa saksi. Tapi hakikatnya kita tahu ataupun tidak. Kalau kita tahu yang memang kedudukan si wali ni kat situ, tapi kita tak mau bagi tahu, kita buat cara yang memang dia takkan tahu. Dia jangan kata cerita tentang wali hakim ni. Cerita tentang orang nak kahwin dua. Cerita orang nak poligami. Kan ada siapa tak? Cerita siapa yang puan tu? Yang jadi isu dekat Perlis itu. Ingat tak siapa yang viral tu? Yang dia mengamuk sakan kan? Sebab menipu, tak mau bagi tahu dekat isteri pertama tentang permohonan. Sebab permohonan poligami, saman poligami mesti diserahkan kepada isteri pertama. Tapi dia tak mau. Dia bubuh alamat lain. Kemudian bila alamat lain tu tak dapat, dia buat affidavit tanpa serahan. Kemudian kita buat iklan akhbar. Memang iklan akhbar ni
adalah satu prosedur wajib. Soalnya orang tu nampak ke tak nampak, wallahu alam. Okay? Kalau kita percaya yang kita dah menyelesaikan dari sudut prosedur kat situ. Alright? Yang tu dalam keadaan yang lebih kurang sama jugalah. Cumanya menipu bab yang tu, nikah mungkin tetap jadi sah, tapi dari sudut undang-undang dikira salah. Tapi bab ni menipu tentang wali hakim, menipu tentang wali tu ada, menipu tapi tak bagi tahu yang benar, kata wali ni ada dekat sini, cuma saya tak mau dia. Yang tu tak boleh. Sebab cerita tentang kita tak mau wali yang betul tu menjadi wali kita, yang tu bukan kuasa kita. Alright, yang tu adalah kuasa wali tersebut. Kita kena ingat, bab pernikahan ni, syarat sah nikah salah satunya adalah bab wali tu. Wali mestilah wali yang ada wali nasab yang sebenar, maka kita kena ikut. Kalau katalah kita nak claim kata wali nasab ni fasik ke, jahat ke, yang ni semua adalah kerja mahkamah. Okey, kerja mahkamah. Mahkamah pun mesti akan tanya kita, memang betul ke wali nasab ni dah cari habis semua, tak jumpa? So kita bagi tahu lah, kata betul. Kalau memang betul tak jumpa, so memang tak boleh nak kata apa. Memang mahkamah boleh bagi perintah untuk perkahwinan secara wali hakim. Tapi kalau memang niat kita menipu, yang tu tak boleh. Haram kat situ. Pernikahan tersebut tidak sah. Walaupun memang dah buat iklan ke, dah bawa saksi ke mahkamah ke, cuma kita kena tahu. Kita tahu ataupun tidak kedudukan. Itu je. Orang yang buat iklan akhbar ni sebab dia tak tahu kedudukan. Yang kedua, pernahkah Yang Arif menolak kes fasakh seorang isteri yang mempunyai cukup bukti di mahkamah dan sekiranya fasakh itu ditolak, apakah tindakan seorang itu berlaku? Okey. Biasa, alright? Saya sendiri pun secara personally memang ada beberapa kes fasakh yang ditolak. Biasanya isu yang ditolak tu adalah berkaitan dengan pembuktian, alright? Sama ada pembuktian tu bukti yang lemah ataupun tak ada langsung. Okey, dan ada juga keadaan yang mana hakim tersalah ataupun terkhilaf. Biasalah hakim ni pun manusia. Manusia ni tak lepas daripada buat silap. Okey, so kalau kita rasakan yang pembuktian kita tu dah cukup bagus, kita dah sediakan sehabis baik, kita dah buat sehabis baik, tapi disebabkan alasan ataupun penghakiman yang hakim buat ni mungkin kita rasa macam salah, okey, kita masih ada peluang untuk merayu. Okey, kalau fasakh anda ditolak di mahkamah rendah, anda masih boleh merayu ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi syariah. Fasakh bermula di mahkamah rendah syariah. Kalaulah mahkamah tolak, tapi kita rasa kes kita ni kuat, bukti kita semua masih kuat, kita boleh buat rayuan ke mahkamah tinggi syariah. So, di peringkat rayuan, mahkamah tinggi ni, dia tak ada bicara. Okay, dia tak ada kita nak masuk kandang, nak bercakap semula, tak perlu. Cuma kita nak kena berhujah. Okay, kita kena berhujah kenapa mahkamah tak patut tolak fasakh kita tersebut. So, dia mungkin akan berlaku 3 kemungkinan. Yang pertamanya, rayuan kita tu diterima. So, kalau kata rayuan diterima, maka anda sabit fasakh tersebut. Ataupun rayuan tu ditolak. So, kalau rayuan ditolak, maksudnya keputusan hakim mahkamah rendah tu kekal. Atau yang ketiganya adalah mahkamah boleh bagi tahu untuk dibicarakan semula. Yang ni biasanya dibicarakan semula ni jarang berlaku. Tapi dia mungkin boleh dapat kalau katalah ada berlaku isu prosedur ataupun teknikal perundangan yang terlepas pandang semasa peringkat perbicaraan. So, yang ni mungkin boleh dibicarakan semula. Okay, alright. Muhammad Yusof. Kalau nusyus segala hak jatuh tuan. Tak. Okay. Kalau disabitkan nusyus oleh mahkamah, hak yang akan tergugur ke atas seorang isteri adalah nafkah sahaja. So nafkah dia tak layak dapat. Kalau kita belum bercerai, so isteri disabitkan nusyus, isteri tu tak layak dapat nafkah sahaja. Kalau kata berlaku perceraian, kalau dia disabitkan nusyus, maka isteri tak layak dapat nafkah iddah dan tak layak dapat nafkah tertunggak. Tertunggak daripada start disabitkan nusyus. Okey.
Kalau buat tuntutan lain semua boleh dapat. Harta pencarian masih boleh, mut'ah masih boleh, apa lagi, hak jagaan anak boleh, nafkah anak pun boleh, lagi tak ada kaitan lah. Sebab yang tu hak anak. Okey, nusyuz tak menggagalkan untuk seorang isteri ataupun bekas isteri dapat tuntutan yang lain. Hutang dalam perkahwinan, semua tu boleh dapat, masih boleh tuntut walaupun disabitkan nusyuz. Sebab nusyuz hanya ada kaitan dengan nafkah sahaja. So, nafkah dalam perkahwinan ataupun nafkah iddah selepas berlaku perceraian. Nafkah iddah ni 3 kali suci tu punya nafkah je lah. Salam tuan, berapa kos untuk menggunakan perkhidmatan tuan? Yang ni kena PM. Nanti saya punya staff, legal assistant saya akan terangkan. Okay. Yang ni bukan kerja saya untuk terangkan kat sini. Alright. So, Cik Syairani kena PM. Nanti legal assistant saya akan bantu pada hari Ahad nanti. Sebab hari ni hari Jumaat. Sepatutnya hari ni cuti. Tapi sebab bos ni dia kena kerja lebih masa sikit. Bos ni kerja dia buat live. Kerja saya live dan buat konten untuk video sahaja. Dan pergi mahkamah. Yang lain semua tu adalah tim saya, legal assistant saya yang akan bantu. Hari Ahad. Sebab esok hari Sabtu kan, Sabtu cuti. Hari Ahad baru kerja. Zahid Abbas. Salam tuan, pernah dengar talak tafwid tak? Talak tafwid? Tak pernah. Dahsyat ni. Nanti saya kena kaji ni. Thank you lah. Saya pun tak semua benda saya tahu juga kan. So, talak tafwid ni nanti saya belajar. Benda apa tu? Fadilah Dilah. Pada mula memanglah redha, tapi suami ambil kesempatan dan terus culas untuk laksanakan nafkah. Apa perlu dibuat? Ditegur buat de je. Okey, baik. Kalaulah kita tegur tu dia buat de je, jadi anda kena buat tuntutan kat mahkamah. Biasanya memang macam tu. Kalau kita tak mau melibatkan dengan mahkamah lagi, nasihatlah. Selagi mana kita boleh cuba untuk nasihat dan share video ni ke kan. Video ke saya punya kebanyak kan. Share lah video tentang nafkah ni semua ni. Bagi ada kesedaran, kalau kita nak buat macam tu, buat. Kalau memang benda ni semua kita dah buat dah, kita dah tak tahu nak buat apa lagi dah, anda boleh buat tuntutan nafkah diri dekat mahkamah. So, suami akan dipanggil dan dia akan dikeluarkan perintah untuk perintah nafkah tersebut. Okay, file je lah saman, senang. Saman tu maksudnya satu surat rasmi lah untuk nak jumpa hakim ni, untuk buat tuntutan nafkah lah. Bila ada perintah nafkah barulah reti sikit. Syawa M. Zain. Kahwin anak saya tanggung 3 orang. Dia lepas tangan sebab terpaksa. Itu kira hutang suami pada isteri ke tuan? Okey. So kita nak cerita tentang tunggakan lah kan, tunggakan nafkah. Yang tu boleh dikira sebagai satu tunggakan, alright? Yang mana kita menanggung segala keperluan semasa dan tempoh perkahwinan. Kemudian yang tu semua adalah nafkah yang sepatutnya ditanggung oleh suami, tapi kita tanggung, terpaksa tanggung nafkah diri kita dan kita terpaksa tanggung nafkah anak. Alright? So kita boleh buat tuntutan tunggakan nafkah. Cumanya tunggakan nafkah ni dia sukar untuk kita dapat kalau kita tak ada perintah. Maksudnya kita tak ada perintah nafkah. Kalau kita ada perintah nafkah, senang untuk kita dapat tunggakan nafkah. Okey? Mawar dah pergilah ambil air dulu. Tak apa. Saya okey. Saya kalau saya sakit tekak lagi, saya pergi . Thank you ambil berat tentang saya. Hampir semua ni tengah duk bagi consultation kepada kawan kita Julia InsyaAllah bagus. Supportive. Woman's power Rosmaton Yaakob. Bagaimana jika sudah bercerai, bekas suami tak bagi nafkah pada anak-anak? Dah cerai, bekas suami tak bagi nafkah pada anak dari kecil hingga sudah bersekolah. Tuntut nafkah Puan Rosmaton boleh buat tuntutan nafkah anak kat mahkamah.
Kan? Nafkah anak ni, memang kalau anak duduk dengan kita, memang tanggungjawab suami, bekas suami jugalah. Jadi kita kena buat tuntutan nafkah lah dekat mahkamah. Nak minta cara baik tak dapat, minta cara mahkamah. Mahkamah keluar perintah, senang. Bila ada perintah, mesti kena bayar. Kalau tak bayar, kita boleh buat tunggakan, tuntut tunggakan. So, kalau tak bayar tunggakan, nafkah sedia ada pun tak bayar juga, dia boleh dikenakan penjara. Kan senang. Syed Shahabuddin, kalau nafkah tak diberikan dalam tempoh tertentu dan isteri diam saja, macam mana tu ustaz? Segar pula pakai aku ustaz. Sedangkan suami tahu tentang hal nafkah tersebut wajib. Oh, okey. Baik. Dalam kan ada setengah orang kata as-sukut alamatur ridha kan. Diam bermaksud setuju. Okey, bermakna setuju. Tapi kena ingat as-sukut alamatur ridha tu hanya untuk dalam kes dalam kes apa? Dalam kes nak kahwin kan. Diam tu tanda setuju. Saya minang anak dara ke minang apa tu. Kemudian dia diam saja. Dia tak kisah pun malu-malu ke lari masuk bilik tu. Yang tu mungkin kita pakai yang tu. Okey, tapi kalau bab nafkah, kalau isteri tu diam saja, dia tak membawa maksud dia bersetuju ataupun rida. Okey. So, kalau katalah dia diam, okey, dia tak bagi tahu apa pun setuju ke tidak dan sebagainya. Let's say lah, kita dah buat macam tu selalu. Nafkah tak diberikan, and then dia diam saja. Kalau cukup 3 bulan ke 4 bulan dia tak dapat tu, dia masih lagi boleh tuntut fasah. Boleh minta fasah sebab dia kata saya tak dapat. Suami pun kata awak tak pernah minta pun. Yang ni bukan soal minta. Yang ni soal tanggungjawab yang kena ditunaikan. Dia bukan soal isteri kena minta. Isteri tak perlu minta. Suami memang wajib kena sediakan. Okey, Ram. Julia Faiz Nazaha. Okey, kalau laki yang tak kerja, semua mak bapak saya yang tanggung. Pa jatuh talak kah? And hak asuh anak jatuh dengan saya kah? Kalau saya nak tuntut cerai. Okey. Dia tak jatuh automatik. Okey, Puan Julia, kalau kata suami tak bagi nafkah lebih daripada 4 bulan, 5 bulan, okey, memang mak dengan ayah kita je yang tanggung. Okay, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semuanya mak ayah kita saja yang tanggung. Jadi, dia bukan automatik kita dah terputus ataupun kita dah tertalak dengan suami. Selagi mana suami tidak sebut talak ataupun cerai, maka kita masih lagi suami isteri. Okay. Apa yang perlu dilakukan adalah kita kena buat tuntutan fasah lah kalau kita dah tak mau teruskan perkahwinan tersebut. Dengan alasan tak dapat nafkah. Kalau tak mau fasah, mungkin suami setuju nak cerai, filekan perceraian secara biasa. Okey, cerai secara baik lah. Section 47. Sabah pun sama juga. Section 47 juga untuk perceraian secara baik. So, kalau kata dua-dua setuju cerai, selesai. Kalau suami enggan cerai, dalam keadaan yang dia tidak menyediakan nafkah lebih daripada 4 bulan, okey, jadi kita boleh buat tuntutan fasah. Untuk jagaan anak, yang ni isu dia tak ada kaitan dengan apa jenis perceraian. Siapa minta cerai sekalipun, isteri minta pun, dia takkan ada kaitan dengan hak jagaan anak. Hak jagaan anak, dia tak ada kaitan dengan isteri suami ini bergaduh macam mana pun, bertumbuk ke, bertampak, maki hamun, mencarut ke. Yang ni semua tak ada kaitan dengan jagaan anak. Jagaan anak, mesti hak ibu dulu. Ibu yang paling kuat. Okey, kemudian ibu kepada ibu, kemudian baru bapa. Dia ada ranking. Cuma dalam bab penentuan jagaan ni, mahkamah nak tengok siapa lebih baik dalam menjaga anak tersebut. Itu sahaja. Okey. So, siapa yang ada isu risau kata kalau kata bercerai tu nanti ni takut tak dapat jagaan anak sebab kita minta cerai? No. There's no such thing like that. Alright? Siapa minta cerai pun tak jadi isu. Walaupun mungkin anda cerai tu secara fasah ke, tebus talak ke, tak ada kaitan. Boleh saja dapat jagaan anak. Okay? Anda jangan risau. Risau. Okay.
Risau-risau kan. Dengan risau sangat. Okay, siapa yang tulis saya nak ni nanti kita akan komen, letak kat komen ni. Dekat selepas live ni settle, nanti kita akan letakkan komen dekat bahagian yang saya nak ni, kita akan jawab balik reply tu. Link, okay, link untuk buku ni dekat secara Shopee. And Shima Azizi, redha pun perlu perbincangan, betul. Lelaki wajib ambil peranan, jangan buat dek je. Jangan buat dek je. Hampir lelaki macam tak tahu tanggungjawab. Okay. Relax. Okay. Ukhti Syira Aira. Suami malas tak kerja. Mentua semua tanggung, dikira macam mana ya? Memang tak boleh nak tuntut nafkah ke? Okay. Baik. Bila seorang suami tak tanggung, dia tak boleh tanggung nafkah untuk isteri tu, tapi ada orang lain yang tanggung, iaitu mertua. Sama ada mak mertua ke ataupun bapa mertua ke, maka kita dianggap menerima nafkah. Okey? Cuba tengok dekat lafaz taklik kan. Siapa ingat lagi taklik nikah? Dia sebut kan kita sebut kan, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak menafkahi kepada dirinya selama 4 bulan qamariah berturut-turut. Sebab apa? Wakil kan. Maksudnya dalam bab nafkah ni, kalau suami tu tak boleh bagi nafkah tapi ada wakil yang menunaikan nafkah, maka dikira suami tu menunaikan nafkah. Alright. Cuma kalau isunya sekarang ni, mertua mungkin tanggung, tetapi tanggung tu tak cukup. So apa yang boleh dibuat? Anda boleh buat tuntutan nafkah. Tuntut nafkah yang cukup tu banyak mana. Okey? Okey, Rubiah Abdul Rahman, contoh. Contoh si suami penganggur dan malas bekerja. Dia penerima zakat 400 bulanan. Dia ambil RM 200 untuk dia belanja diri sendiri. Manakala baki 200 diberi kepada si isteri untuk tambahan belanja sara hidup. Okey. Soalannya, bolehkah duit zakat tersebut dikategorikan sebagai duit nafkah kepada isteri? Boleh. Alright, boleh. Asalkan dia memberi, okay? Dia memberikan duit tu untuk perbelanjaan, dia kata tentu duit nafkah, ya, boleh. Kalau dia bagi tu kata 200 ni tolong bayar hutang, tolong bayar hutang saya ke, hutang awak ke, yang tu hutang, dia sebut hutang, yang tu hutang. Kalau dia bagi kita 200 ni untuk belilah makan minum apa semua tu kan, cukup, kita rasa cukup yang tu, so dia menafkahi. Kadang ada orang kan, dia mungkin tak bekerja. Ini cerita yang ini cerita zakat kan. Tapi ada setengah orang ni, macam saya sendiri, saya target juga one day kan. Saya target umur saya 40 kan, lebih kurang. Sekarang ni 42 something lah. Saya muda lagi. Okay, saya target umur 40 something lah macam tu. Saya pun tak mau pergi ke court sangat. Alright, saya nak relax jugalah kan. Saya nak pendapatan saya tu datang dalam bentuk pasif, income by dividen bulanan ke, by pembelian saham ke kan. Jadi, adakah saya tak bekerja kat situ? Saya bekerja cara saya lah. Maksudnya, income saya tu bekerja untuk saya untuk dapat duit yang lain. Jadi, adakah saya tak bagi nafkah? Saya sediakan juga kan. Cuma saya tak bekerja. Saya tak pergi keluar, pergi ke mana-mana ke, untuk pergi ke court ke. Cuma kita ada pendapatan untuk kita tanggung. Ada orang yang mungkin dia ada duit simpanan dah banyak-banyak, so dia guna duit simpanan tu saja untuk memberikan tu sebagai nafkah. Boleh. Ini isunya bukan isu kerja ataupun tak kerja, tapi isunya ada bagi tak setiap bulan. Tu je. Senang nak lawan balik nanti kat court. Orang lelaki kena beli buku ni. Orang lelaki pun kena buktikan juga. Kalau kata kita buat tuntutan apa pun,
mesti kita pun nak kena buktikan pembuktian kita. So bukti ni pun penting juga. Cuma jarang lah sebab nak tuntut fasah. Suami pun, lelaki pun boleh tuntut fasah tau. Cuma jarang suami nak tuntut fasah sebab dia ada kuasa talak. Okay. Ramai lah suruh minum ayak dulu. Tak apa, saya okey lagi. Puan Azlina. Okey, tuan, jika sepanjang perkahwinan selama 5 tahun suami tak pernah beri nafkah langsung walau sekupang pun, selepas perceraian boleh tak bekas isteri tuntut tunggakan nafkah tersebut? Kawan suruh tanya. Boleh. Nak buat tuntutan boleh. Tuntut. Cuma masalahnya nak dapat tu. Mahkamah tak boleh halang kalau kita nak filekan saman tunggakan nafkah. Cuma saat gini ada timbul isu lah. Macam mana kita nak buktikan yang 5 tahun tu kita tunggak? Kita pun tak ada perintah nafkah. Kan, macam saya selalu jawab sebelum ni, kalau kita beli kereta, kan, kita beli kereta, kita kena bayar setiap bulan. Berapa ratus? 500 contoh dia. Macam mana kita tahu kata kena bayar 500 tu? Kita ada perintah ataupun perjanjian dengan bank kena bayar 500. Let's say lah kita tunggak 3 bulan. So bank minta kat kita 3 bulan 1,500. Macam mana dia tahu kata kita tunggak 1,500? Sebab kita ada perjanjian setiap bulan kena bayar kepada bank 500. Macam tu juga bab nafkah kan. Kalau kita tak ada perintah nafkah, berapa ketetapan setiap bulan, macam mana kita nak buktikan yang 5 tahun tu berapa jumlah dia? Kena ada ketetapan juga kan. That's why siapa yang nak buat tuntutan tunggakan nafkah boleh buat tuntutan, tapi nak dapat tu susah. Nak dapat belum tentu, melainkan dia ada perintah nafkah. Ni saya cerita siapa yang ada perintah nafkah, alright, yang ada perintah nafkah, kemudian suami dia gagal ataupun si orang yang diperintahkan tu gagal membayar nafkah tersebut, dia boleh buat tuntutan dekat dengan menggunakan nama dia BSK, Bahagian Sokongan Keluarga. Dia macam satu jabatan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Dia macam peguam, tapi peguam bab nafkah, yang mana seorang let's say lah, isteri dapat perintah nafkah diri, kemudian suami dia gagal bagi nafkah. So dia boleh pergi lantik BSK ni. So BSK ni pun, Bahagian Sokongan Keluarga ni pun, dia akan bawa kes hanya untuk orang yang ada perintah sahaja. Siapa yang tak ada perintah nafkah nak tuntut tunggakan nafkah, sorry, dia tak boleh buat sebab tak ada perintah. So sama juga kalau kata lantik, tak lantik BSK pun, lantik peguam pun, nak buat boleh, tapi nak dapat tu sakit tak dapat. Tak boleh lah. Tak ada perintah nafkah. Nak bukti 5 tahun punya gagal, lagi susah. Kan? Kalau ada perintah nafkah, falyatafaddal mashkura. Dia budak-budak SMKA. Falyatafaddal. Ukhti Syira Aira. Tuan, cerai cara taklik tu ada iddah tak? Ya. Cerai fasah pun ada iddah, cerai taklik pun ada iddah. Cuma bezanya adalah iddah dia tu tak disebut sebagai iddah raj'i. Okey, dia tak sebut iddah raj'i. Iddah raj'i ni untuk orang yang cerai talak 1 ataupun talak 2. Talak 1, talak 2 ni yang mana isteri masih lagi ada peluang untuk rujuk, suami masih ada peluang untuk rujuk dengan isteri. Kalau cerai taklik, dia sebut talak bain sughra. Bila talak bain sughra, tetap kena ada iddah. Cuma iddahnya adalah dia tidak boleh, dia iddah tu adalah untuk iddah menyucikan diri sahaja. Walaupun dah lama tak duduk sekali ke kan, dia tetap kena ada iddah penyucian sahaja kat situ. Okey? Cerai talak 3 pun ada iddah juga. Cuma iddah tu adalah iddah yang bukan iddah raj'i, iddah untuk penyucian sahaja. Clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Syahidah Nurul Fatihah, bagus soalan ni. Fatmah Nazir, Assalamualaikum, macam mana nafkah untuk pasangan yang PJJ? Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Fatmah. Untuk pasangan yang PJJ, okey, suami tetap kena bagi nafkah untuk isteri yang duduk berjauhan.
Walaupun mungkin isteri ni duduk kerja di luar negara. Saya ramai klien saya yang bekerja di Saudi sebagai nurse. Ada yang kerja di Australia. Ada yang kerja di mana lagi, di Indonesia. So ramai. Ada juga di luar-luar negara. Negara Teluk lah mostly. Dan juga Australia. Tak tahulah kenapa saya ramai klien daripada Australia daripada negara Arab Saudi ni. Okay. So, walaupun isteri duduk di sana, mungkin pendapatan dia tu pun banyak, suami masih tetap kena beri juga. Beri isteri ini nafkah. Cuma kena buktikan yang isteri ni pun tak nusyus. Dan yang kedua, dia pergi tu pun dengan keredaan. Sama juga kalau macam dalam Malaysia, tak payahlah cerita luar negara, cerita yang dalam negara je lah. Suami isteri ni memang kena kerja kan, masing-masing kerja jauh-jauh. Nak bertemu pun mungkin seminggu sekali ke, sebulan sekali ke. So, walaupun PJJ, suami ni tetap kena sediakan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. Itu bab nafkah ni dia tak boleh buat main-main walaupun isteri ni PJJ. Okey? Wajib. Kalau nak tuntut cerai, suami tak kerja, hak asuh anak jantungan saya, bab semua apa saya tahu dia kerja. Yalah. Tadi saya dah jawab dah kan Puan Julia kan? Nak tuntut cerai suami tak kerja, boleh je nak tuntut. Cuma bukan isunya kita nak tuntut fasah ke nak tuntut cerai itu sebab suami tak kerja. Kita nak tuntut cerai itu alasan sebab kita tak dapat nafkah. Yang tu yang betul. Kalau suami tak kerja tapi dia sediakan nafkah, maka kita tak boleh lah nak kata kita nak filekan perceraian fasah tu. Kita tuntut fasah sebab tak dapat nafkah, bukan sebab suami tak kerja. Ada dua beza tu. Cahaya Permata. Tuan, ada beza ke iddah isteri cerai khuluk dengan isteri cerai biasa dari segi boleh keluar berjalan seiring bekerja? Okey. Iddah rajai, alright. Kalau kata isteri cerai biasa ni iddah rajai lah. Talak 1 ataupun talak 2. Talak rajai ni, okey. Iddah rajai ni dia macam kena ingat seorang isteri yang diceraikan dengan talak 1 ataupun talak 2, batasan dia dengan orang lain, okey, sama macam dia masih lagi isteri. Faham tak? Maksudnya kalau kita nak pergi ke mana-mana pun, sepatutnya kena minta izin. Satu, kalau kata kita nak pergi ke mana-mana. Yang keduanya, kalau macam contoh kita nak melaram, nak bermakeup lebih-lebihan, pun tak boleh juga. Tapi kita disunatkan untuk bermakeup lebih tu dengan bekas suami yang lepas talak 1 ataupun talak 2 ni. Okey. Yang ni dalam bab iddah rajai. Sebab iddah rajai ni, isteri ni dia bukan 100% dah terpisah dah. Dia masih lagi 50%. 50% kaki dekat dalam rumah, 50% lagi keluar rumah. Habis iddah tu, dia dah tak ada apa-apa dah. Okey, dia tak perlu nak minta izin ke dan sebagainya. Dia dah kembali single 100% kat situ. Untuk orang yang khuluk ataupun tebus talak, walaupun dia beriddah, iddah dia tak disebut sebagai iddah rajai. Okey. Jadi orang yang diceraikan secara khuluk ni, dia talak bain sughra, dia dah tak ada apa-apa dah dengan suami dia tu. Kalau mahkamah dah sabitkan yang tu, maka dia dah tak boleh anggap dia sebagai isteri dah. Dia tak ada kaitan dah. Suami tu pun, bekas suami ni pun dia tak boleh rasa macam dia ni masih lagi isteri. Tak boleh. Sebab dah dijatuhkan khuluk ataupun talak bain sughra. Talak bain sughra ni kalau nak balik, kena ada akad nikah yang baru dan juga mas kahwin yang baru. Jadi pengantin barulah. Jadi kalau kata orang yang dah diceraikan secara tebus talak, so si isteri ni dalam tempoh iddah dia tu, dia nak buat apa pun boleh buat dah. Okay, dia nak melaram ke, dia nak cuba nak mengorat orang lain ke semua tu, terpulang lah. Cuma nak bertunang tu kena habis iddah dulu. Okay, habis iddah penyucian tu dulu. Clear? Nak bertunang ke semua tu kena lepas habis iddah penyucian.
So samalah kalau orang yang nak iddah rajai pun, contoh kan, orang yang dah diceraikan talak 1 ataupun talak 2 ni, dia berkenan dekat laki lain. Contoh dia berkenan dekat laki lain nak kahwin. Tak boleh lagi tunggu habis betul-betul iddah tu. Iddah rajai tu dah habis, dah clear dah, tak ada apa-apa dah. Nak bertunang lepas tu bertunang lah. Nak kahwin lepas tu pun tak ada masalah dah. Sebab dah tak ada apa-apa kat situ. Habibah Bib Ibrahim, tuan nak tanya, kalau suami kahwin lain, depan hakim nanti bolehkah isteri pertama tentukan berapa nafkah untuk anak-anak dan diri? Adakah nafkah dikira berdasarkan kemampuan suami atau tidak? Okey, kalau suami buat permohonan poligami kan di mahkamah syariah, so isteri pertama ni dia berhak datang dan menyatakan kepada mahkamah tentang kelayakan suami dia. Kalau dia nak pertikaikan, dia nak cuba cabar kemampuan ataupun kelayakan, dia boleh. Kalau dia tak mau cabar tentang kelayakan dan juga kemampuan suami, dia boleh minta masa tu perintah terus. Okay, dia boleh minta terus perintah tentang nafkah untuk seorang anak. Nafkah anak, nafkah untuk diri dia, giliran bermalam, macam-macam lah. So, bila cerita tentang minta tersebut, mesti juga bergantung kepada keperluan dan juga kehendak. Sebab dia berkaitan dengan nafkah. Kalau berkaitan dengan nafkah, isunya adalah keperluan. Apa benda yang keperluan. Dan yang penting juga kita nak kena seimbang dengan kemampuan. Kena logik jugalah. Okay, contoh kita kata, saya nak tuntut sebab dia nak kahwin, saya nak minta nafkah untuk seorang anak 3,000 sebulan. Kan pelik tu, macam mana kita nak buktikan yang tentang 3,000 tu? Tinggi tu. Kalau di mahkamah syariah ni tinggi juga. Cuma ada orang kadang-kadang 3,000 ni mungkin dia kata macam biasa, sebab dia laki dia ni memang biasa duk tanggung macam tu. Kan? So, kalau kita dapat buktikan keperluan anak ni tinggi dan kemampuan bapa ni pun tinggi, jadi kita boleh minta terus. Kalau katalah si bapa ni tak setuju untuk jumlah nafkah tersebut diberikan, mungkin mahkamah tak boleh nak rekodkan terus perintah tu. Mahkamah boleh benarkan untuk poligami sebab isteri tak cabar. Tak cabar tentang kemampuan poligami tersebut. Tapi kalau kata nak pertikai juga bab nafkah, si isteri ni kena buat tuntutan nafkah. Kena buat tuntutan nafkah pula. Okey. Jadi cerita panjang kan. Adakah nafkah dikira berdasarkan kemampuan? Ya, of course, bab nafkah ni dia dikira berdasarkan keperluan dan juga kemampuan. Dia kena tengok seimbang ataupun tidak. Purnama merindu padamu. Salam tuan, salam. Saya nak tanya, macam saya ni suami dah tinggal dalam masa 6 tahun dan tak muncul-muncul sampai sekarang. Jadi apa persoalannya Puan Purnama? Ada soalan ke? Tak ada. Okey. Tak apalah, saya anggap Puan Purnama nak tanya apa patut saya buat kan. Okey. Saya tanya balik kepada Puan. Kalau Puan dah 6 tahun kena tinggal, suami tak muncul-muncul sampai sekarang, Puan nak teruskan lagi ataupun tak? Kalau Puan nak teruskan saja, biar status Puan masih lagi isteri, yang mana suami dia tak tahu pergi ke mana 6 tahun tu, Puan kekal lah sebagai isteri. Okay, bersabar dan berharaplah mungkin dia balik. Tapi kalau Puan dah tak mampu nak teruskan, dah 6 tahun dah tergantung tak bertali macam ni, okay, tak muncul-muncul sampai sekarang, Puan buatlah tindakan selanjutnya dengan memfailkan perceraian. Okay, saya bagi pilihan sendiri kepada Puan. Kita tak boleh kata apa. Alright? Sebab kita yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Saya tak tahu apa yang terbaik untuk Puan. Puan Julia, saya takut nak tuntut cerai kalau anak hak asuh jatuh kepada laki saya. Tak ada Puan. Okay? Jangan risau. Bab anak ni saya percayalah mesti akan dapat kepada Puan. Cerailah macam mana cara sekalipun, tambah-tambah dalam keadaan suami tak kerja pula tu kan. So mesti dapat kat Puannya lah.
Anak ni tak ada kaitan dengan kita bergaduh dengan suami. Suami tak kerja dan sebagainya. Sebab anak ni memang akan pergi kepada ibu. Cuma anak yang umur 7 tahun ke atas bagi lelaki, anak yang umur 9 tahun ke atas bagi perempuan. Jadi anak ni mungkin boleh buat pilihan. Dia nak duduk dengan mak ke, nak duduk dengan ayah ke. Putri Hutan. Serius lah. Salam, Waalaikumsalam. Boleh ke minta fasah sebab suami tak sembayang, ketagih ayat ketum, tak dapat nafkah batin, bagi nafkah tapi mengungkit. Okey. Ada 4 alasan sebab suami tak sembayang. Okey. Dalam fasah salah satu alasannya adalah mana aku ingat mendoa. Okey, salah satu daripada alasannya adalah suami berkelakuan keji mengikut hukum syarak. So kalau semayang tu berkelakuan keji ataupun tidak. Kalau tak semayang, of course lah kan. So yang tu kita boleh bawakan. Cuma satu je. Macam mana kita nak buktikan benda ni? Kan soal semayang tak semayang ni, dia berat. Sebab kita tak 100% boleh cerita tentang solat seseorang. Sempurna solat tu pun kita suka nak ceritakan, nak buktikan pada mahkamah. Apatah lagi dengan memenuhi segala waktunya. Kan? Memang ramai juga ada orang kata, tuan suami saya tak pernah bayar zakat lah, tak semayang lah, kan? Yang ni memang boleh, cuma berat sikit mahkamah nak terima alasan macam ni. Okay, baik. Ketagih ayat ketum. So suami mengambil air ketum pun termasuk juga dalam berkelakuan keji. Okey, cumanya bila cerita tentang ayat ketum ni, dia adalah salah satu bentuk jenayah. Sekali lagi ayat ketum ni, siapa yang ambil, dia dikira sebagai jenayah. Tak kiralah kalau ada orang kata sekarang ni kan, ayat ketum ni ubat. Saya pun boleh kata memang betul ayat ni ubat, tapi disebabkan dia telah dikategorikan sebagai benda yang terlarang. Okay, benda yang terlarang. Jadi bila benda yang terlarang ni pula dicampur pula dengan hukum, ada yang hukum dah mengeluarkan kata minum air ketum ni haram, maka melakukan benda tu adalah dikira sebagai satu jenayah, dan dalam hukum syarak dikira sebagai haram juga kat situ. Berdosa lah. Tapi kalau bab cerita ayat ketum suami ambil, kalau kita nak bawa benda ni dekat mahkamah, anda mesti kena ada laporan polis dulu. Laporan polis tangkap dulu. Lepas polis tangkap, polis siasat, dakwa ke, bawa PAADK ke apa sebagainya. So kalau dia dibuktikan bersalah, baru boleh kita cerita tentang ayat ketum ni. Sebab payah untuk kita nak bawa isu berkaitan dengan jenayah hanya disebabkan kita mengetahuinya sahaja. Maksudnya kita tahu kita suami kita ambil, so kita nak bawa benda ni kat mahkamah. Dia sama macam orang yang suami dia ambil dadah. Dia kata, tuan saya nak dakwa fasah sebab suami saya ambil dadah. So apa bukti dia? Saya bawa ni barang-barang yang dia simpan ni. Saya jumpa dekat dalam beg dia. Ni ada jarum lah, ada ais lah, ada serbuk-serbuk ni. Tak boleh macam tu. Satgi anda yang kena lagi. Sebab kita simpan bahan ataupun barang yang terlarang kat situ. Kita pun boleh kira sebagai bersubahat. Bab jenayah ni adalah bab kepada tindakan pihak berkuasa. So dalam bab ayat ketum ni, siapa yang pihak berkuasa? Of course lah polis kan. So kita kena buat laporan polis dulu untuk ada tangkapan. Okey? Tak dapat nafkah batin. Nak tuntut fasah atas alasan tak dapat nafkah batin, ya, boleh. Cuma beza dia dengan nafkah zahir. Kalau nafkah zahir tak dapat lebih daripada 4 bulan. Okey, tak dapat 4 bulan ke 3 bulan, okey. Tapi bab nafkah batin, suami gagal bagi 12 bulan. Okey, 1 tahun. 1 tahun dan ke atas. So nafkah batin, kalau suami gagal bagi nafkah batin selama 1 tahun, baru boleh buat tuntutan fasah. Baru boleh masuk alasan fasah tersebut. Kalau baru sebulan, baru 2 bulan, memang tak dapat. Walaupun mungkin dah lama. Lama tu macam 7-8 bulan tu pun lama. Tapi dia tak memenuhi kehendak enactment lagi. Kehendak enactment mesti 1 tahun. Suami gagal bagi nafkah batin 1 tahun, baru boleh masuk alasan tak dapat nafkah batin. Alright. So bagi nafkah tapi mengungkit, yang ni tak boleh. Sebab tak ada isu tentang gagal kat situ.
Dalam bab nafkah, dia mesti ada suami gagal bagi langsung ataupun cuai bagi nafkah. Kalau dia bagi tapi mengungkit, yang tu tak dikira gagal pun. Okay? Alright. Saya nampak Puan Julia terlampau risau. Okay? Peganglah kata-kata saya. Kalau bab anak, insya-Allah Puan akan dapat. Okay. Putih Mutiara, kenapa lelaki sekarang banyak alasan untuk ikhtiar cari pendapatan sebab rasa isteri dah mampu sendiri? Macam mana pemikiran suami jenis ni? Oh, tanya kat saya, matilah. Mana saya nak tahu? Saya tak tahu. Saya pun pernah berharap juga kalau boleh saya jadi Professor X kan, dalam Mutant X-Men kan. Saya boleh baca fikiran setiap orang. Oh, tu power kan. Saya pun suka kalau kata dapat baca pemikiran seorang ni. Mana saya nak tahu? Astaghfirullahalazim. Kira apa dah? 10.30. Nurul Huda, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya, macam mana hak penjagaan dan pengurusan harta anak yatim piatu bawah umur, bawa anak yatim tu tinggal bersama ibu tiri makcik angkat? Adakah boleh jadi penjaga pengurusan harta ke yang lebih layak adalah keluarga yang ada pertalian darah dengan anak yatim tersebut? Right. Anak yatim yang masih kecil, yang ada harta bersama dengan diri dia, dia hendaklah ditakbir oleh seorang penjaga yang kita sebut sebagai penjaga ad litem. Okey, nak mentadbir harta seseorang, anak tersebut, orang yang tidak berkemampuan untuk menguruskan harta dia sendiri, seorang pentadbir ni mesti mendapat perintah daripada mahkamah yang kita sebut perintah ad litem. Okey, kena buat permohonan penjagaan ad litem kat situ. Alright. Tak kisahlah kalau kata yang jaga tu makcik ke, ibu tiri ke, siapa-siapa pun mesti kena ada perintah ad litem tersebut. Okey, kita hanya sebagai dilantik sebagai pentadbir, okey, pentadbir kepada harta anak tersebut sahaja. Saya tanya tuan tak pernah nak jawab PM. Memanglah saya pun memang tak pernah jawab PM. Yang jawab tu semua staff. Okey, Puan Solihin, Cik Solihin boleh tanya sekarang ni. Kau tanya. Seriously, kalau saya bagi tahu saya bagi tahu kepada perempuan dan tuan-tuan yang menonton, memang terlampau ramai sangat. Okey, ramai gila punya yang PM. Okey, yang PM kepada kami dan mengambil masa untuk kami tengok satu persatu juga setiap soalan tersebut. Okey. Dan kalau ada kelewatan dan kalau ada kelewatan dalam bab untuk reply ni, saya mohon maaf, tapi boleh cuba lagi kalau kata memang betul nak bertanyakan sesuatu. Okey, pastinya bukan saya yang tolong jawab setiap soalan, iaitu dia akan dijawab oleh saya punya team saya, legal assistant saya dekat office tu pada hari bekerja. Okey. Alright. Kalau dekat PM ramai, yang keduanya dekat WhatsApp handset tu sampai hang perempuan. Saya punya staff saya Afika dengan Suhaida tu, dua-dua orang peguam ni, dua-dua orang sampai kata, bos saya tak ada nak reply bos. Satu hari kata, kenapa sekali masuk bos sampai 100 orang bos, mana nak sempat bos. Hari tu 3 hari kami tinggal macam ni lah, hari Jumaat, Sabtu, Ahad ni kan, sampai 400 buka handset tu jadi hang terus. Sorry Rohaya Abdul Rahman, tuan macam mana kalau boleh katakan 90% belanja sara hidup keluarga isteri tanggung, suami mungkin 10% saya. Itu je yang dia mampu. Macam mana kalau boleh katakan 90% belanja sara hidup keluarga isteri tanggung, suami mungkin 10% saja. Alasan itu je yang dia mampu. Dalam masa sama dia mampu je beli rokok dan lain-lain, bukan keperluan. Okay, so kalau macam tu, maksudnya ada isu lah kan, ada isu tak cukup nafkah ataupun suami cuai nafkah dalam bab ni. Dalam fasah dia sebut seorang isteri boleh tuntut fasah sekiranya suami dia gagal atau cuai. Cuai ni maksudnya tak cukup. So kalau tak cukup tu, dia boleh, masih lagi isteri boleh tuntut fasah. Cuma kalau kata dalam hal begini,
sebaiknya kita buat tuntutan nafkah terlebih dahulu. Sebab banyak ditanggung. Kalau boleh katakan keluarga isteri tanggung, suami mungkin 10% saja. So kalau 10% tu memang cuai langsung lah. Okay, so kita kena proofkan kat mahkamah yang memang suami ni cuai, sangat-sangat cuai dalam penyediaan nafkah. Okay, rumah mungkin kita tanggung, bil elektrik macam, cuma dia mungkin bagi duit beli makan saja. Right? Alhamdulillah. Hafizi Rahman, jika si suami ataupun si isteri curang dan dipati bersalah, apakah hukuman yang bakal dihadapinya? Bagaimana pula dengan pasangan gelapnya? Dan jika si isteri yang curang dan dia dipati bersalah, adakah anak akan diberi hak penjagaan kepada bapanya? Okey. So bab curang dalam bab enactment jenayah di dalam kesalahan enactment keluarga Islam. Okey. So kalau kata ada isu curang ataupun ada isu yang berkaitan dengan apa benda ni lah, orang ketiga ni dia adalah kuasa kepada pihak penguatkuasa. Okey, dia bukan kuasa kepada kita untuk buat tindakan undang-undang. Kita tak ada filing case apa-apa untuk nak minta dikenakan tindakan dan sebagainya. So kita tak ada tindakan sivil macam tu sebab dia adalah tindakan jenayah. So bila sebut tindakan jenayah ataupun kesalahan ni, dia adalah kuasa kepada pejabat agama. So kita hanya boleh maklumkan kepada pejabat agama ataupun penguat kuasa agama untuk siasat. Dan kalau katalah ada kes, siasatan tersebut akan dibawa kepada pendakwa. So kalau pendakwa buka kes dan dipertuduhkan dan sabit bersalah, maka barulah ada kesalahan. Tak kiralah kepada pasangan ke, kepada isteri yang curang tu ke, ataupun kepada orang ketiga tersebut. Yang pentingnya adalah yang ni bukan tugas kita. Okay? Kita tak boleh buat apa-apa tindakan sivil. Tindakan jenayah ni hanya kuasa kepada penguat kuasa. Kepada, kalau katalah kalau penguat kuasa ni level sama macam polis lah. So penguat kuasa, kalau kata kita ada kes jenayah apa pun, kita bukan boleh ambil tindakan sendiri kan. Let's say lah kita dapat tahu kata adik kita ni ambil dadah ke sebagainya, kita tak boleh ambil tindakan sendiri. Dia mesti dilaporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang akan ambil tindakan. Okay, so sama macam kes curang. So kalau curang ni dikatakan sebagai macam satu kesalahan, satu jenayah, so kuasa kepada penguatkuasa, kita hanya boleh membuat aduan dan laporan kepada pejabat agama saja. Dan soalan yang ketiga tu, dan jika si isteri yang curang akan dapati bersalah, adakah anak akan diberi hak penjagaan kepada bapanya? Salah satu isu berkaitan dengan hilang kelayakan seorang ibu mendapat hak jagaan anak adalah jika sekiranya ibu ini didapati berkelakuan keji. Okay? So curang tu berkelakuan keji, Zid. Betul Tapi ada satu problem dia. Dekat perkataan tu dalam enactment dia sebut jika sekiranya si ibu berkelakuan keji secara terbuka mengikut hukum syarak. Alright, mostly berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, bila kita bawa kes macam ni, suami ni nak dakwa kata isteri ni curang dan sebagainya, based on cerita mengenai perbualan dalam WhatsApp. Kan? WhatsApp isteri ni kepada lelaki lain dan sebagainya. So, daripada cerita macam ni, dia mungkin sukar. Sebab dia tak terbuka, dia tertutup WhatsApp kan. Siapa tahu? Saya pun tak tahu siapa-siapa WhatsApp sekarang ni. Kepada siapa, mungkin ada yang puji ke, ada yang mengutuk saya ke, kita tak tahu kan. Cuma kita boleh kata yang ni masing-masing punya hal lah. Sebab dia bukan terbuka. Dalam undang-undang, ibu akan gagal untuk dapat jagaan anak kalau kata ada berkelakuan keji tu secara terbuka. Maksudnya ibu ni mungkin kerja dia sebagai GRO, pelacur dan sebagainya, terbuka kat situ. Memang ramai orang tahu tentang keburukan dia, mengambil dadah ke, kena penjara ke dan sebagainya. So kat situ mungkin dia akan hilang kelayakan sebab berkelakuan keji secara terbuka. Okay, so kalau katalah memang dalam isu let's say lah ibu ni kena tangkap khalwat, kena tangkap khalwat, didakwa, dihukum dan sebagainya, so kat situ mungkin ada possibility untuk bapa tu dapat jagaan. Sebab ibu mungkin akan hilang kelayakan jagaan dekat situ disebabkan dia telah ditangkap dan juga dihukum.
Okey, tapi kalau katalah nak dakwa ni hanya berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan yang dibuat secara tertutup sahaja. Maksudnya tak heboh lah. Kan, tak heboh tu, dia tak memenuhi kehendak undang-undang kat situ. Okey, clear? Oh, ada lari ya. Tadi kat mana? Yati Ikwan. Tuan, kak saya hari ni kot dah cerai and dia tak nak dekat suami, tapi suami dia dah rujuk pergi dekat Tok Kadi, kata sah. Hati kak saya tak nak dah, dan suami janji tak ulang nak bagi nafkah, dah rujuk nafkah bagi kanan untuk cakap, kata kak saya dah kerja. Saya tak faham soalan Puan Yati. Alia Zahra, saya PJJ dengan suami. Suami bagi RM300 saja untuk saya dan 2 orang anak. Bolehkah saya failkan fasah? Setahun tak bersama suami. Okey. Kalau suami kata 300 ni untuk awak dan juga anak-anak. So kita tahu kata tak cukup. Kadang-kadang 300 ni untuk 2 orang anak tu saja. Kita memang takkan dapat apa. Even 300 tu pun mungkin tak cukup untuk 2 orang anak kan. So kita boleh failkan fasah dengan alasan cuai nafkah tersebut. Okay, cuai nafkah dia bukan gagal nafkah tapi cuai sebab tak cukup kepada kita. Itu satu alasan. Yang keduanya adalah tentang setahun tak bersama tu, maksudnya gagal dapat nafkah batin lebih daripada setahun. Ya, yang tu pun boleh jadi sebagai satu alasan. Alasan kepada fasah. Okey. Ukhti Syira Aira, kalau pengakuan melalui WhatsApp, message and voice note yang dia ambil dadah boleh pakai ke tuan? Okey, bab dadah macam saya cakap juga tadi, dia adalah jenayah. Jenayah bukan kuasa kita. Kalaupun dia pengakuan bab ambil dadah sebagainya tu, yang tu adalah kuasa kepada penguatkuasa dulu. Pihak polis dulu, pihak polis ke AADK ke, untuk ambil tangkap dan siasat benda ni. Okey, dia bukan kerja kita. Kalau kita nak bawa yang ni sebagai dakwaan berkelakuan keji pun mungkin sukar untuk disabitkan sebab dia tidak pun disabitkan lagi atas kesalahan. Clear? Alang Kasal Law Junior, Assalamualaikum tuan, apakah hukumnya? Hukum pula dah. Saya buat hukum ni. Apakah hukumnya isteri meninggalkan suami semasa bekerja dan anak-anak di rumah sendirian hampir 7 bulan, dan apa perlu saya buat? Mohon pencerahan. Hukum saya hukum ni. Aku jadi macam Ustaz Zaidrus lah lagi ni. Hukumnya isteri meninggalkan suami semasa bekerja. Okey, kalau isteri memang tinggalkan suaminya tanpa apa-apa sebab, tanpa apa-apa sebab, dia larilah senang cerita. Kalau lari macam tu saja, tanpa pun kita ni dikatakan gagal, tak gagal untuk sediakan nafkah, everything is okay. Cuma memang isteri ni dia sendiri buat macam tu je, belah je. Dia boleh dikira sebagai berdosa lah. Berdosa dia buat macam tu. Kalaulah kita nak ambil tindakan yang berkaitan dengan nak kata dia disabitkan nusyus, jadi kita boleh filekan sabitan nusyus. So sebagai seorang suami, kita boleh mohon untuk sabitan nusyus di mahkamah syariah. Cuma kita kena tahu satu perkara. Kalau kita mohon untuk mahkamah sabitkan nusyus tersebut, dia hanya disabitkan nusyus dan dia masih lagi isteri, cuma kita dah tak perlu tanggung nafkah sahaja. Kita dah tak perlu tanggung nafkah kepada dirinya sahaja. So kalau kita nak berkahwin dengan perempuan lain pun semua sebagainya, kita kena buat permohonan poligami. Sebab on paper kita masih lagi suami, cuma on paper juga isteri ni nusyus, disabitkan nusyus oleh mahkamah, dan dia
tak layak untuk dapat nafkah sahaja. Okey, kalau dia nak tuntut fasah ke cerai taklik ke, dia tak boleh bawa alasan kata tak dapat nafkah tersebut sebab dia telah disabitkan nusyuz. Okey. So, depends on kita sebagai seorang lelaki. Kalau kita nak disabitkan nusyuz dan kita rasa macam yang tu sahaja yang kita nak, so kita boleh filekan sabitan nusyuz. Tapi kita kena ingat bab nafkah sahaja. Kita tak boleh minta mahkamah paksa dia untuk balik. Tak. Mahkamah pun tak boleh paksa seorang isteri balik duduk kat rumah. Kalau paksa pun perintah pun dia mungkin takkan ikut. Jadi kat situ tu ada isu lah kat situ. Kalau saya lah kan, kalau saya pernah berdasarkan kepada pengalaman yang saya handle kes dekat mahkamah syariah ni, yang terbaiknya adalah kita melepaskan dengan cara yang baik. Kalau dah memang 7 bulan dia tinggalkan dan sebagainya tu, anak-anak pun duduk dengan kita dan sebagainya, dia masih lagi tetap ibu kepada anak-anak tersebut. Cuma mungkin dia dah tak nak dengan kita saja. Kalau kita dah cuba sehabis baik, mengorat, pujuk, cari dan sebagainya, memang dia tak mau dah dengan kita, okay, sebaik je jangan buat sabitan nusyuz. Kalau memang kita berharap dia dapat patah balik, isteri dapat patah balik duduk dengan kita, jangan buat sabitan nusyuz sebab dia akan lebih mengeruhkan keadaan. Trust me, it will be worse. Okay, it will be worse. Memang akan teruk. Dia akan bergaduh sebab kita heret benda ni ke mahkamah. Kalau yang terbaiknya adalah kita lepaskan dengan cara yang baik. Sebab itu yang disuruh dalam Islam pun. Kalau kita ambil dengan cara yang baik, kalau dia dah tak mau dengan kita dan kita pun dah habis, kalau apa orang Kedah ni kata habis meta. Habis meta dah, habis puas dah, kita cuba untuk selamatkan rumah tangga tu pun gagal, lepaskan dengan cara yang baik. Kan? Islam sebut tasrihu bi ihsan, lepas pun dengan cara yang baik. Itu sahaja. That's why saya tidak mewakili pihak lelaki dalam kes tuntutan fasah. Alright? Sebab pada saya no point. Kalau isteri tu dah filekan fasah, maksudnya dia dah tak ada hati dan dah tak ada perasaan dah. Kalau kita fight pun, dia akan menyebabkan rumah tangga ni takkan baik balik pun. Dulu saya pernah mewakili suami ni kata tak apa tuan wakil lawan kes fasah. Dulu pun saya ada bawa kes lawan kes fasah tersebut. At the end of the day, memang fasah tu ditolak. Okay, fasah tu ditolak. So berpihak pada lelaki. And then dia berharap kata lepas dah mahkamah tolak tu, isteri ni akan patah balik. So apa yang berlaku? Isteri tu patah balik tak? Saya rasa semua orang boleh jawab. Dah lawan ni, bertahun-tahun lawan kat mahkamah. Hampir 2 tahun lah lawan. Mahkamah tolak fasah tersebut, okay, atas sebab pembuktian yang lemah dan sebagainya. Ni dah lama cerita dulu, cerita 4 tahun 5 tahun dulu. Kemudian mahkamah tolak tu dan dia berharap kata, tuan, siapa isteri saya tak balik? Siapa pula nak balik? Mahkamah tolak fasah. Mahkamah tolak fasah dan saya dah bagi tahu dah dulu. Kalau katalah mahkamah tolak fasah tu, kita masih lagi suami isteri. Tapi isteri belum tentu lagi nak patah balik. Kan? Sebab dia perkahwinan ni dia melibatkan dengan hati dan perasaan. That's why lepas pada tu saya dah tak ada wakil pihak lelaki dalam kes fasah. Sebab no point kalau untuk nak pertahankan benda ni. Sebab hati perempuan tu memang dah tak ada dah. Saya kata kalau kata kita nak ni selesaikan, maksudnya pujuk balik. Pujuk isteri ni baik-baik balik. Ngorat balik macam mana kita mengorat dulu. Macam tu lah. Kalau kat Sarawak macam mana nak dapat khidmat guaman? Sama lah. Cari peguam swasta ataupun peguam kerajaan. Kalau kita nak pakai peguam kerajaan, cari nama Google lah. Okay, Jabatan Bantuan Guaman Syari'i Negeri Sarawak. Tengok kita duduk kat mana tu. Kalau susah sangat, pergi kat mahkamah syariah berdekatan dengan kita. Okay, pergi tanya nama-nama peguam yang boleh saya lantik. Okay,
Itu cara dia lah. Yang bagusnya adalah peguam yang ada ni lah. Sekarang ni kan zaman internet kan. Cuba bayangkan kalau kita nak cari satu benda tu, kita akan buat apa dulu? Kita first time dengar kata apa? Fahmi Ramli, siapa tu? Apa yang akan kita buat? Kita akan buat apa? Kita akan Google tu kan, Fahmi Ramli. Oh Mamat ni kita akan belek tengok dulu. So kita akan jadi 100% percaya kepada seseorang yang ada appearance dia dekat dalam media sosial. Kita tengok ada semua tempat ataupun tidak. Sebab kita bimbang takut dia ni betul ke tak, scam ke tak kan. Mesti kita nak percaya macam tu kan. So kita kena cari dan selidik dulu. Sama lah kalau kita rasa macam tak cukup dengan dekat media sosial ni, kita boleh pergi ke mahkamah syariah untuk sahkan betul tak peguam ni ada boleh praktis ke dan sebagainya. So kita boleh tanya, kita boleh Google tengok dan sebagainya. Okay. Salam tuan, kalau kes pasal Amy Hamizah, kalau kes pasal adakah anak berusia 18 tahun boleh jadi saksi? Boleh asalkan dia tahu. Dia tahu, dia tengok ke, dia dengar ke. Saksi ni nak kena tahu juga dia nak cakap apa. Tak kisah anak tu umur 18 tahun ke 17 ke. Dia bukan soal yang tu. Soalnya adalah apa keterangan yang dia nak bagi. Kita nak dakwa apa dan dia tahu tak tentang dakwaan tu. Okay. Saya dafalkan Puan Purnama Merindu. Saya dafalkan perceraian. Saya file taklik. Tapi waktu tu saya tak dapat jawab bila hakim tanya apa itu taklik. Time tu saya dalam ketakutan. First time masuk mahkamah dan hakim suruh ambil peguam kerajaan. Time tu saya tak layak. Peguam swasta mahal boleh bersetuju dengan tuan. Puan, kalau kes cerai taklik ataupun fasah ni memang kena lantik peguam puan. Sebab puan nak kena buktikan dekat mahkamah. Bila kita nak kena ada pembuktian, maksudnya kita kena ada perbicaraan. Perbicaraan ni kena dihandle ataupun dikendalikan oleh peguam. Okay? Hakim dia tak boleh buat benda ni sebab hakim ni tugas dia adalah mendengar dan memutuskan. Dia mendengar saja dan memutuskan based on keterangan kita. So mau tak mau memang kita kena usaha lantik peguam. Okay? Kat mahkamah sivil pun macam tu juga. Kita nak buat tuntutan apa pun bukan kita boleh melanggar macam tu je. Kita kena lantik peguam juga. Kalau isteri tak boleh belim, macam mana tuan? Saya nak tapi isteri tak boleh bagi. Belame tu apa? Blame saya tak faham lah Cik Solehin Ibrahim. Kira apa dah? 10.55 dah cukup lah 2 jam lah ni. Tuan tolong bagi pandangan. Alia Zara saya dah jawab. Okay. Okay, Razak Jaafar. Kalau isteri mengaku janda sedangkan belum bercerai, boleh ambil tindakan. Mengaku janda sedangkan belum cerai, boleh ambil tindakan. Tindakan apa? Saya tak tahulah apa tindakan undang-undang boleh diambil. Kalau suami mengaku bujang, yang tu bolehlah kita anggap macam dianggap sebagai apa, talak kinayah kan. So talak kinayah ni maksudnya diperlukan kepada niat suami. Kita mengaku bujang tu sebab apa? Kita niat menceraikan isteri ke? Kan? Sebab suami ada kuasa talak. Tapi kalau isteri dia mengaku dia janda sedangkan dia masih lagi isteri, okey, tak tergugur pun talak tu kan. Tak ada pun nak kata kena ada niat dan sebagainya sebab dia tak ada kuasa talak pun. Cuma buruklah dari sudut dari sudut adab ataupun akhlak kat situ sebab dia isteri tapi dia mengaku janda. Saya percaya tak ada tindakan apa undang-undang yang boleh diambil kat situ. Sorry saya tak tahu apa tindakan undang-undang. Saya dah fikir apa benda ya. Tak ada, memang tak ada. Saya pun tak nampak apa benda yang boleh diambil kat situ. Cik Razak.
Rosita Abu, Tuan Fahmi, macam mana kalau suami melakukan penderaan dari segi mental emosi, bila tegur dikatakan saya yang salah ataupun salah, yang paling kuat pun saya mampu berdiam diri. Bolehkah saya minta cerai tidak sepahaman tanpa menceritakan kesalahan dia? Okey. Nak minta cerai biasa ni, cerai section 47. Tak ada masalah pun, alasan apa pun. Sebab dalam kita punya saman tu nanti, dia hanya akan tulis tak sepahaman je. Tak ada sepahaman saja. Dia tak payah pun kita nak cerita kata kita bergaduh, tak masak nasi lah, mengungkit apa semua tu, tak perlu. Hanya cukup sekadar kita tulis kata tak sepahaman saja. Yang penting suami pun setuju nak cerai. Tu je. Suami setuju nak cerai, isteri pun setuju nak cerai. That's all. Okay? Tak perlu pun nak elaborate panjang-panjang tentang apa kisah berlaku dan sebagainya. Section 47 ni yang penting dua-dua orang setuju je. Tapi katakanlah isteri nak cerai tapi suami tak mau cerai, dalam keadaan suami torture mental, penderaan emosi dan mental ni, kita boleh filekan fasah. Filekan fasah dengan alasan penganiayaan mental ni lazim menyakiti. Menyakiti ni boleh jadi fizikal, boleh jadi mental. Cuma bila cerita tentang fasah ni, nak buktikan tentang penderaan mental, kita kena ada laporan perubatan, laporan psikiatri dan juga laporan kaunseling kat situ. Nak menunjukkan kata kita mengalami penderaan mental, tekanan, kemurungan dan sebagainya. Sebab benda ni tak boleh dibuktikan dengan kata-kata kita sahaja. Dia mesti dibuktikan dengan faktor perubatan. Mental ni kan masalah kesihatan juga, tekanan, kemurungan ni. So mesti dibuktikan dengan laporan perubatan jugalah. Okay? Alright. Elok pukul 11. Cukup lah saya pun dah tak larat dah. Letih 2 jam saya live ni. Thank you so much kepada anda semua yang dah join saya punya live. Sekali lagi siapa yang nak buku saya ni, 16 bukti fasah ni, anda boleh komen je saya nak tersebut. InsyaAllah esok kita, InsyaAllah nanti kita akan letak link kepada anda, email, bukan email, apa aku cakap ni. Kita akan letak link Shopee kepada anda untuk anda dapatkan tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang dah stay bersama dengan saya selama berjam-jam ni. Yalah kan 2 jam berjam-jam lah kan. Okey, saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap, terkata, kurang bicara, tersalah bahasa dan sebagainya. Saya cuma menjawab sekadar yang saya mengetahui. Dan selebih yang sebaiknya datang daripada Allah, seburuknya semua tu datang daripada diri saya sendiri. Okay, ampun dan maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari Rabu minggu depan, kalau tak ada aram lintang dan kalau kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, diberi kelapangan dan sebagainya. Okay, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.